Saya Siti Noamira binti Rusli akan membentangkan pengenalan. Muhammad Hakim bin Johar akan membentangkan objektif 1. Afifah Bahia binti Zulkarnain akan membentangkan objektif 2. Farah Fazana binti Syamuddin akan membentangkan objektif 3. Manakala penutur akan dibentang oleh Nur Afifah binti Hambali. Definisi bagi pendidikan dan kaunseling. Kajian ini bertujuan untuk membuat penyelidikan tentang kemampuan pihak kaunseling dalam membantu pesakit atau klien. Terdapat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama untuk mengkaji peranan kaunseling dalam pendidikan, yang kedua untuk mengkaji faktor keberkesanan kaunseling terhadap klien, yang ketiga untuk mengkaji tahap kepercayaan antara kaunselor dan pesakit. Objektif yang pertama adalah untuk mengkaji peranan kaunseling dalam pendidikan. Sebanyak 10 soalan diajukan berkaitan kepentingan peranan kaunseling dalam pendidikan. Bagi penyataan yang paling ramai sangat setuju, perkhidmatan kaunseling di institusi pendidikan adalah penting, seramai 18 orang yang sangat bersetuju akan penyataan tersebut. Manakala bagi penyataan yang paling tidak disetujui oleh responden adalah rendah, peratusan hanya menunjukkan di antara 0 sehingga 23.33% sahaja. Dengan itu, dapat kita ketahui masyarakat sedar akan kepentingan kaunseling kepada pendidikan. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa orang awam sangat bersetuju di mana kaunseling amat memainkan peranan penting dalam pendidikan di Malaysia. Objektif yang kedua ialah untuk mengkaji faktor keberkesanan kaunseling terhadap klien. Berdasarkan soal selidik yang dijalankan, seramai 24 orang responden yang setuju tentang pernyataan motivasi saya untuk hidup semakin tinggi setelah menjalani sesi kaunseling. Hal ini menunjukkan bahawa kaunselor merupakan individu yang sesuai bagi klien untuk meluahkan masalah yang dihadapi bagi meneruskan kehidupan pada masa hadapan. Seterusnya, berdasarkan soal selidik yang telah dijalankan, seramai 23 orang responden sangat tidak setuju dengan pernyataan saya tidak mahu meneruskan hidup selepas sesi kaunseling. Hal ini menunjukkan bahawa sesi kaunseling telah berjaya mengubah persepsi klien supaya tidak berputus asa dengan kehidupan mereka. Secara keseluruhan, berdasarkan kajian yang dijalankan, responden lebih bermotivasi dan tidak mudah berputus asa bagi menjalani kehidupan setelah mendapatkan sesi kaunseling. Selain itu, responden juga berpendapat bahawa setelah mendapatkan sesi kaunseling, mereka masih mempunyai harapan untuk terus hidup. Yang ketiga, untuk mengkaji tahap kepercayaan antara kaunselor dan pesakit. Sebanyak 10 soalan yang telah dikemukakan berkaitan tahap kepercayaan kaunselor dan juga pesakit. Pernyataan yang sangat disetujui oleh orang awam ialah kaunselor berkemahiran dan bersikap profesional. Seramai 19 orang sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Seterusnya, bagi pernyataan yang tidak dipersetujui oleh orang awam, peratus keseluruhan adalah hanya 0% hingga 5.6% sahaja. Oleh itu, dapat kita ketahui bahawa orang awam sangat bersetuju dengan kebanyakan kaunselor masih mempunyai sikap yang profesional dalam berhadapan dengan pesakit. Selain itu, orang awam juga bersetuju bahawa tiada kaunselor yang menggunakan kata-kata kasar dengan pesakit. Oleh itu, pesakit akan lebih mempercayai dengan kaunselor. Kesimpulannya, pendidikan kaunseling sangat penting dan diperlukan bagi membantu pelajar yang mempunyai masalah untuk mencari jalan penyelesaiannya. Selain itu, etika profesional juga perlu ada pada setiap kaunselor dan pihak kaunselor juga haruslah mempunyai hubungan yang baik dengan klien kerana ini semua akan mempengaruhi hari-hari akan datang.